Yang dimaksudkan dengan pengulangan adalah melakukan perbuatan dan mengulanginya lagi. Lantas, apakah lafaz perintah menuntut pelaksanaan perbuatan yang diperintah secara berulang-ulang atau tidak? Pendapat yang rajih dari seluruh pendapat yang ada dalam masalah ini adalah bahawa perintah tidak menunjukkan kepada pengulangan yang diperintah. Hal itu disebabkan kerana lafaz perintah tidak menunjukkan kecuali kepada tuntutan perbuatan secara mutlak tanpa ada makna sekali berbuat atau pengulangannya. Jadi lafaz perintah dibuat untuk makna pelaksanaannya saja, bukan pengulangannya. Kerana mengulangi perbuatan yang diperintahkan keluar dari hakikat lafaz perintah. Akan tetapi ketika mengamalkan sesuatu yang diperintahkan, tidak mungkin terjadi dengan kurang dari sekali perbuatan. Maka sekali perbuatan adalah yang harus dilakukan dalam mengamalkan sesuatu yang diperintahkan. Atas dasar ini, perintah yang mutlak menunjukkan kepada sekadar tuntutan pelaksanaan perbuatan yang diperintahkan. Dalam mematuhi perintah ini, maka cukup melakukannya sekali saja. Kecuali jika ada yang menunjukkan keharusan pengulangannya mengiringi perintah tersebut, seperti perintah yang digantungkan dengan syarat atau sifat yang diperhitungkan oleh pembuat syariat sebagai sebab bagi perbuatan yang diperintahkan. Contohnya seperti menggantungkan perintah wuduk dengan keinginan melaksanakan solat, seperti dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 6, iaitu pada kalimah faghsilu wujuhakum, yang bermaksud maka basuhlah wajahmu. Jadi pengulangan wuduk bersandar kepada pengulangan sebabnya, iaitu keinginan melaksanakan solat ni bukan kepada perintah. Petunjuk lafaz perintah ataupun al-amru ni terhadap perbuatan yang dilakukan bersifat langsung ataupun tidak langsung. Jadi sekarang ni kita nak tahu adakah perintah ini menunjukkan kepada perintah ini perlu dibuat secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi ulama mengatakan bahawa al-amru ni, perintah ni boleh terikat dengan waktu dan ada juga yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam waktu yang luas dan lapang ni, kita boleh tangguh kewajipan itu sehingga akhir waktu. Maksudnya kita boleh tunda, boleh kalau kita nak tunda pelaksanaan yang wajib itu sehingga akhir waktu. Seterusnya waktu yang sempit pula, ataupun kita kata waktu yang mana perintah itu perlu dilakukan secara langsung. Maksudnya dekat sini kita tidak boleh lakukan penundaan je. Jadi kita kena mesti buat selalu. Sebagai contoh contoh yang tidak terikat dengan waktu, perintah yang tidak terikat dengan waktu, dalam kitab ini mengatakan contoh kafarah, yang mana kafarah ini boleh kita nak laksanakan sekarang ataupun kita nak tunda. Jadi saya sambung sikit lagi. Tuntutan langsung ataupun perintah secara langsung ni sebenarnya boleh berlaku jika memang ada petunjuk, seperti perkataan seseorang kepada pembantunya lah. Maksudnya kita katakan pembantu sebagai contoh, berikan kepadaku air minum. Jadi menurut kebiasaannya, perkataan si majikan ni menetapkan bahawa permintaan air minum yang diminta tu tidak terjadi kecuali ketika diperlukan dan adanya rasa haus. Jadi dengan begitu perintah tersebut menunjukkan ada tuntutan perbuatan ataupun perintah yang harus dilakukan saat itu juga. Yang seterusnya ialah apa sahaja yang sempurna dengan yang wajib maka dianggap wajib juga. Sebelumnya kita telah ketahui bahawa perintah ni bererti menunjukkan kepada yang wajib, atau fungsinya membuat perbuatan yang diperintahkan dengan tegas dan harus dilakukan, dan perbuatan tersebut menjadi wajib bagi pihak yang menjadi sasaran kepada kewajipan itu sendiri. Akan tetapi membuat perbuatan yang diperintahkan atau yang wajib itu terkadang tergantung kepada hal lain. Maka apakah hal lain itu menjadi wajib juga dengan wajib yang pertama yang telah ditetapkan oleh dalil itu tadi. Jadi sesuatu yang menjadi acuan pembuatan yang wajib ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama
tidak berupa sesuatu yang mampu dilakukan oleh mukallaf, seperti kemampuan untuk melaksanakan haji, nisab zakat, kesempurnaan jumlah yang harus dipenuhi dalam melaksanakan solat Jumaat dan lain-lain. Okey, bahagian ini sama sekali tidak dibebankan kepada manusia dan tidak dicakup oleh perintah. Dengan begitu, tidak wajib bagi mukallaf untuk meraih kemampuan dalam rangka melaksanakan haji. Dan tidak diharuskan bagi manusia juga untuk menghasilkan nisab agar membayar zakat. Maknanya, tidak dituntut kepada manusia ni untuk mencari harta yang banyak. Hanya semata-mata untuk melaksanakan zakat. Dan juga tidak dituntut kepada manusia untuk menghasilkan jumlah jemaah yang memenuhi masjid bagi melaksanakan solat Jumaat. Yang kedua ialah hendaknya sesuatu tersebut berupa yang disanggupi oleh mukallaf, dan ini terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ada perintah khusus tentang wajibnya sesebuah perkara. Di antara contoh jenis ini adalah wudu untuk melakukan solat. Kerana wudu wajib atas mukallaf dengan perintah yang tersendiri. Wajibnya bukan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakanlah solat. Yang dimaksudkan dengan perintah yang tersendiri adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan yakni kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jenis yang kedua pula adalah apa yang menjadi acuan dalam melaksanakan yang wajib dan tidak ada perintah khusus tentang kewajipannya. Para ulama usul telah menetapkan bahawa jenis ini menjadi wajib dengan perintah pertama yang telah ditetapkan oleh dalil yang wajib. Contoh-contohnya adalah perintah melaksanakan haji menuntut perjalanan ke Mekah. Dalam melaksanakan kewajipan ini, dengan begitu, perjalanan menjadi sesuatu yang wajib dengan perintah melaksanakan haji. Ini kerana kewajipan haji tidak sempurna melaksanakannya kecuali dengan perjalanan menuju ke Mekah.